memandangkan kekecohan ataupun kekeliruan ataupun kekalutan yang berlaku pada minggu ini, apakah status kerajaan sekarang ini pada tanggapan YB? Saya beranggapan bahawa ini soalan yang penting untuk kita pecahkan pada malam ini. Dan dia juga merupakan soalan yang telah ditanyakan ramai oleh netizen, bukan hanya di parlimen tapi di luar parlimen. Sejak saja Tan Sri Muhyiddin dengan rakan-rakan dia mengambil alih selepas rangkah Sheraton sama Nasir Razmin Ali, maka keabsahan kerajaan ini kerajaan ini telah dipertikaikan daripada awal lagi. Sejak mereka mengambil alih kerajaan ini pada bulan Februari tahun lepas, sehingga hari ini keabsahan kerajaan ini masih lagi dipertikaikan. Tetapi oleh kerana berlakunya kekeliruan dalam parlimen 2-3 hari yang lepas, ini menyebabkan apa sahaja anggapan rakyat berkenaan dengan ketidak-legitimatenya, kerajaan ini tidak legitimate, maka dia mengesahkan bahawa apa yang telah ditomahkan sebelum ini mengesahkan betul. Mana kerajaan ini bukanlah kerajaan yang sah, yang legitimate, dan kerajaan ini adalah kerajaan yang pintu belakang atau bawah atap. Jadi kita lihat bahawa kekeliruan semalam di parlimen itu menjadi dia punya pembuktian yang kukuh, mengatakan memang kerajaan ini kerajaan yang tidak sah. Dan apa yang berlaku kat parlimen itu menunjukkan bahawa mereka masih lagi tidak menunjukkan kewibawaan mereka. Jadi saya merasakan bahawa berlakunya kecelaruan di dalam parlimen semalam memberikan satu harapan kepada rakyat bahawa sesungguhnya mereka sedar bahawa mereka itu tidak berdiri di atas paksi yang betul dan telah melanggar segala peraturan-peraturan demokrasi. Jadi kekeliruan itu disahkan bukan oleh rakyat biasa tapi disahkan oleh kebawah-duli yang di-Pertuan Agong. Sebab kenyataan daripada Tuan Agong itu jelas bahawa Menteri Parlimen dan Undang-Undang telah mengelirukan Dewan. Ya, ini satu kenyataan yang cukup keras saya rasa dan cukup dalam maknanya. Jadi kalaulah ini tidak diambil berat, maka memang kerajaan ini kerajaan yang mengelirukan rakyat. Jadi kalau kita lihat hari ini, negara kita berada dalam suasana yang keluh kesah, dalam suasana yang tidak terurus. Ini disebabkan oleh kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang memang tidak sah. Jadi mereka telah mengucak-kacirkan parlimen, mereka telah membelakangkan parlimen demokrasi kita, dan mereka juga telah mengepikan arahan yang di-Pertuan Agong. Maka sistem demokrasi itu sendiri telah dirobek oleh kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ini. Tadi saya mendengar YB katakan menyebut nama Menteri Undang-Undang menyatakan bahawa semua ordinan darurat ini telah dibatalkan pada 21 hari bulan Julai ini. Namun kita rujuk kepada kenyataan rasmi daripada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong belum berkenan pun untuk atas proses pembatalan ini. So maka timbullah satu hashtag yang dalam sosial media iaitu sebelum ini Kerajaan Perikatan Nasional ini dilabel sebagai kerajaan gagal, sekarang sudah naik pangkat menjadi kerajaan derhaka. Pada pandangan YB, adakah penipuan melibatkan penipuan Menteri Undang-Undang dengan sengaja di Dewan Rakyat dengan menheret nama yang di-Pertuan Agong terlibat bersama? Adakah YB lihat ini sebagai satu penderhakaan kepada raja-raja Melayu? Dan seterusnya, kalau ikut budaya Melayu, masyarakat Melayu, sekiranya itu satu tindakan penderhakaan itu berlaku, masyarakat Melayu umumnya berurusan dengannya. Silakan YB. Terima kasih saudara kau. Memang betul bahawa dalam budaya orang Melayu ni, bahawa penghormatan kepada tuanku ini adalah secara mutlaknya. Mereka tidak boleh lari daripada suasana sedemikian. Saya mengalami dua perkara sedemikian sama pada tahun 2009 dahulu, bila kita tidak mengikut landas-landas yang telah pun biasa diikuti, maka saya telah dituduh sebagai penderhakaan. Yang dibuat oleh Menteri Undang-Undang Parlimen dan Undang-Undang hari ini lebih dari penderhakaan. Sebabnya dia telah diarahkan untuk membincangkan ordinan-ordinan ini dalam 3 suasana terdahulu daripada ini. Penderhakaan yang pertama itu tidak dibentang dalam parlimen, tidak ada persidangan parlimen.
Dan penderhakaan yang paling kotor sekali bila dia menyatakan bahawa Tuan Agong tidak menetapkan tarikh, tidak menetapkan bulan. Ini saya rasa lebih dahsyat daripada penderhakaan. Dia telah mengisytiharkan satu peperangan kepada institusi diraja. Peperangan kepada Tuan Agong, peperangan kepada sistem demokrasi sendiri. Takkanlah sebagai seorang menteri undang-undang dia memohon supaya Tuan Agong tetapkan bulan, tetapkan tarikh bila nak bermesyuarat. Ini satu perkara yang saya rasa cukup memalukan dan menjijikkan. Jadi saya rasa dalam budaya Melayu sendiri, penderhakaan ini kalau lihat satu perkara yang cukup serius, yang sepatutnya hari ini tindakan diambil kepada menteri sedemikian, menteri parlimen ini. Jadi saya kira bahawa penderhakaan ini memberikan satu ubah kepada rakyat Malaysia, bahawa mereka tidak boleh diteruskan lagi, tidak boleh disokong lagi kerana mereka telah membuktikan diri mereka menderhaka kepada Tuanku Sultan. Jadi bila dalam kerajaan mereka menderhaka, tidak mahu mengikut perintah Tuanku, memperkecilkan juga arahan Tuanku, yang ini saya rasa lebih teruk dari penderhakaan, bahkan ianya satu peristiaran peperangan kepada Tuanku yang Tuan Agong. Terima kasih. Saya menambah sedikitlah, saya baru terfikir tadi, pada tahun lepas pun apabila Tuanku Sultan Perak menitahkan minta Ketua Perhubungan Negeri PAS Perak pergi menghadap pun dia tidak layan kan? Betul ada tidak Wadik? Betul. Tapi sekurang-kurangnya presiden dia datang daripada Kuala Lumpur ke Ipoh mohon maaf. Ya, dia ada mohon maaf. Jadi maknanya kalau budaya Melayu itu derhaka ini satu perkara yang serius, tapi sekurang-kurangnya ada permohon maaf kerana tidak hadir. Ini lebih dahsyat daripada itu, sebab tidak ada langsung unsur-unsur nak memohon maaf kepada pada Tuanku Agong. Jadi saya rasa ini akan mencemarkan bukan hanya parti Islam PAS itu sendiri, tapi dia akan mencemarkan keseluruhan Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dan Barisan Nasional juga terbalik. Apabila menderhaka kepada Tuanku yang Tuan Agong ini, maka keseluruhan institusi ini akan terpalik.